Kalau pembangkang yang buat, ini rasuah, berlanggar dengan akta, tak betul. Laju je mereka kata macam tu. Tapi kalau kerajaan yang buat, senyap je masing-masing. Mana adil macam ni bang? Kena adil tau. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Menjelang pilihan raya kecil Pulai dan juga Simpang Jeram yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut, tonton video yang saya paparkan ini. Untuk pengundi-pengundi yang tinggal dan bekerja di Singapura untuk balik, di mana kita dah juga saya pun ada cakap dengan media di Singapura untuk memujuk rayu mereka untuk mengajak balik ke negara kita pada 9 hari bulan ni mengundi awal malah pagi belah petang ni kita takut hujan so kita perlu lebih cepat segera untuk mengundi Daripada tinjauan saya dengan beberapa rakan-rakan yang ada di negara kita ni melalui pertemuan-pertemuan saya dapati ada usaha yang maknanya mereka akan balik lah ke musim mengundi tu. Tapi cumanya berapa ramai itu kita tak pasti lagi. Tapi ada kehendak untuk balik. Cuma kita nak terus tingkatkan lah. Tak boleh rasa selesa dengan ada yang setakat ni yang kita ada ni. Kita nak mereka terus lebih ramai lagi untuk terus mengundi. Ada pihak ketiga sekarang ni yang memberi peluang kepada mereka untuk balik disediakan kenderaan secara percuma. Itu bukan saya yang uruskan, tapi ada pihak lain lah yang menguruskan supaya mereka dapat mudah untuk balik tanpa gunakan transport sendiri, disediakan transport. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak tak melalui video tersebut, Suhaizan Kayat iaitu calon Pakatan Harapan bagi Parlimen Pulai cuba nak play safe secara asasnya. Beliau memang menerangkan tentang betapa pentingnya untuk para pengundi ini balik. Dia kata dia cuba untuk memujuk para pengundi yang duduk dekat Singapura agar pulang ke Pulai dan juga Simpang Jeram untuk mengundi dan pelbagai lagi lah. Dan beliau siap menyatakan ada pihak ketiga yang akan cuba untuk menguruskan kepulangan mereka ini ke Pulai dan juga Simpang Jeram, mungkin dengan menyediakan pengangkutan percuma dan sebagainya. Dari satu segi memang nampak presisi sungguh. Jadi seolah-olahnya kita tak boleh nak pin benda ini, iaitu macam orang kata apa, nak bawa balik pengundi secara percuma ini kepada Suhaizan ataupun Parti Pakatan Harapan atau sesiapa saja, sebab dia kata pihak ketiga. Tetapi tuan-tuan sekalian, saya ni kan bukanlah nak pertikaikan apa-apa, cumanya kita belajar berfikir secara kritis. Seandainya lah kalau pihak ketiga yang berusaha untuk membawa pulang pengundi ini adalah bukan untuk kesenangan ataupun memberikan kelebihan kepada satu-satu parti tersebut, dalam kes ini memberikan kelebihan kepada Suhaizan, rasa-rasanya perlu tak dia sebut benda tu sebenarnya? Macam tak perlu kan? Sebagai contoh, katakanlah Suhaizan bercerita ada pihak ketiga yang nak bawa pengundi ini balik ke Simpang Jeram dan juga Pulai secara pengangkutan percuma. Tengok-tengok pihak ketiga itu ialah PAS, sebagai contohnya, parti PAS. Dan parti PAS ni pula bawa balik pengundi, of course untuk advantage kepada Perikatan Nasional. Rasa-rasanya Suhaizan nak sebut tak benda tu? Kalau saya tak sebut benda tu masalahnya. Sebab buat apa kita nak sebut benda yang tak bagi advantage pada kita, betul tak? Kalau ikutkan sekali imbas macam tak ada masalah. Biasalah kita nak memudahkan urusan pengundi, ya tak? Mereka ni mungkin ada masalah kewangan ataupun susah nak balik dan sebagainya. Maka kita sediakan pengangkutan untuk memudahkan urusan mereka balik ke tempat mengundi masing-masing untuk mereka buang undi. Nampak macam biasa kan? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda ingat tak ketika pilihan raya negeri yang baru lepas, ketika itu PAS terutamanya Perikatan Nasional PAS bercadang untuk menyediakan pengangkutan percuma terutamanya kepada para pelajar IPTA dan juga IPTS yang bakal membawa undi dekat Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Macam biasa juga alasannya masalah kewangan mungkin ataupun mungkin sukar nak balik, jadi mereka nak menyediakan pengangkutan percuma untuk pelajar-pelajar ini pulang ke negeri masing-masing bagi membuang undi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa itu Ketua Pusuruhjaya SPRM Azam Baki kata apa tahu?
oh benda ini telah melanggar akta, telah berlawanan dengan akta, tidak boleh dilakukan, ini adalah salah, ada satu elemen rasuah di situ. Laju dia kata macam tu, betul tak? Bahkan ada satu NGO tahu, Jawatan Kuasa Pemikir Pemerhati Rasuah Malaysia, kalau tak salah saya nama dia, pun mengatakan bahawa benda yang pembangkang nak buat ketika PRN itu, iaitu nak bawa para pelajar ini balik secara percuma, ada elemen rasuah. Lain macam betul. Kalau pembangkang buat, laju betul mereka kata, oh ini rasuah, melanggar akta dan sebagainya. Tetapi kalau tidak menjadi kesalahan kepada saya, tuan-tuan puan sekalian, masa pilihan negeri itu pun, macam Perikatan Nasional ke PAS ke apa-apa ke mengumumkan akan menyediakan pengangkutan percuma whatever, benda-benda itu pun sebenarnya diuruskan oleh pihak ketiga. Bukan oleh parti itu per se. Parti itu pun bukan banyak duit sangat sebenarnya. Tapi itu pun dikatakan oleh Azam Baki dan juga berbagai pihak sebagai melanggar akta dan juga ada unsur elemen rasuah dekat situ. Jadi kalau benda itu, kalau kita nak ambil kira lah kan, tidakkah apa yang Azam kata ini macam ada juga elemen rasuah dekat situ walaupun dia kata pihak ketiga yang uruskan, betul tak? Jadi saya menunggu apa pula komen Azam Baki, apa pula komen NGO-NGO anti rasuah ini berkenaan dengan pengumuman ataupun iltizam daripada Suhaizan ini. Adakah mereka akan bersuara keras seperti mana yang mereka bersuara ketika PRN dulu, ataupun mereka ini pandang tepi ataupun tiba-tiba pula mengatakan bahawa oh ini adalah inisiatif kerajaan dan sebagainya. Kalau macam itulah yang terjadi, tuan-tuan sekalian, memang mengaut sangat-sangatlah kita punya perjalanan pencegahan rasuah dekat negara kita ini. Double standard yang jelas dan nyata. Tapi belum jadi lagi. Kita menantikan apakah respon daripada Azam Baki dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Tapi kita expect for the worst lah, tuan-tuan sekalian. Sebab kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa sahaja masalahnya. Sebab Sani Hamzah dah warning awal-awal kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.